tidakkah kamu ingin menambah air pada susu yang kamu nak jual esok? Mak dia kata, tambahlah sikit lagi. Tengok tak cukup kita nak berniaga esok, macam mana? Susu kurang. Tambah ayak bagi banyak. Begitu. Maka berkatalah si anak perempuannya, bagaimana wahai ibuku, aku nak menambah air ke atas susu ini, sedangkan ianya dilarang oleh Sayyidina Umar. Mak tak tahu ke ni baru berita yang sampai kat kita, salah satu arahan Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, jangan kecoh, jangan penipu, jangan tipu. Ketika berniaga, ni kita nak berniaga ni. Ni cara yang mak abang tipu tu. Tu macam mana? Maka berkatalah si ibu, manalah Amirul Mukminin nak tahu rumah kita kat mana, istana dia kat mana. Rumah dia kat mana? Rumah kita kat mana? Ni malam. Kalau siang bawa mana dia nak tahu, kita sembang berdua. Sembang berdua. Padahal siapa yang ada sebelah didin tu? Sayyidina Umar. Maka berkata anak perempuan dia, sekira kalaulah Umar tak tahu, wahai ibuku, sesungguhnya Tuhan Umar tahu. Tuhan Umar siapa? Allah. Tuhan Umar tahu. Kalau dia tak tahu pun. Maka wahai ibuku, minta maaf, saya tak akan buat demikian. Kerana perkara ini ada suatu larangan. Tengok ni. Anak perempuan menjawab. Tapi menjawab jenis ni tak apa. Pasal apa? Pasal dia bertepatan dengan syarak. Menjawab nak marah ke anak. Ketika itu siapa yang salah? Boleh tak anak nak menjawab kepada mak dia, ayah dia, boleh ke? Tengok kes. Tengok keadaan. Sungguh. Sebab pasal ada prinsip kita, jangan taat kepada makhluk sekira makhluk itu derhaka kepada Allah. Tak boleh taat. Menelak akan kelakuan mereka itu dan mendengar akan perkhabaran mereka itu. Kalau kita boleh membaca, kita baca. Ataupun kita dengar daripada mulut-mulut guru kita. Menceritakan tentang, ini cerita, ni kisah. Mereka yang takut kepada Allah Ta'ala. Ini satu kisah saya nak bawa. Sebut kisah ni, kita nak bawa satu kisah. Iaitu di mana ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, di waktu pemerintahan dia, antara yang diseru kepada rakyat dia, supaya apa dia? Supaya jangan berbohong ketika berniaga. Waktu kita berniaga, jangan bohong. Satu tu saja ke pesan dia, banyak. Macam-macam. Diseru kepada rakyat jelata dia, berbagai-bagai perintah Allah. Salah satu apa dia? Jangan kecoh. Jangan bohong. Anak berniaga, jujur. Itu salah satu. Suatu malam, maka Sayyidina Umar Al-Khattab mengawasi kota Madinah. Dia keluar buat satu rondaan secara solo. Ni ronda solo. Padahal dia ni orang besar. Orang nombor satu. Nombor satu bukan negara. Dunia. Khalifah. Makam khalifah dia bukan macam raja, sultan, presiden, Perdana Menteri. Ni semua kita sebut tu satu-satu negara. Tapi khalifah dunia. Dunia Islam semua. Tapi berani dia berjalan secara solo. Dia buat rondaan pada satu malam. Apabila kepenatan, maka
disandarkan badan dia pada satu dinding. Rupanya dinding itu dinding satu rumah. Dia bukan saja nak duduk kat situ, dia nak dengar mereka sembang apa, dia nak mengintai, nak mengendap, nak apa, yang bahasa baru kata apa? Skoding. Oh, skoding. Tak ada. Dia letih sangat. Dia sandar kat satu dinding. Rupanya dinding sebuah rumah. Dinding sebuah rumah. فَإِذَا بِمْرَأَةٍ تَقُولُ لِبْنَتِهَا. Ini yang dikisah ni bahasa Arab. No? Saya dah terjemah tu. Tiba-tiba dia terdengar seorang ibu berkata sesuatu kepada anak perempuan dia. Tidakkah kamu ingin menambah air pada susu yang kamu nak jual esok? Mak dia kata, tambahlah sikit lagi. Tengok tak cukup kita nak berniaga esok, macam mana? Susu kurang. Tambah ayak bagi banyak. Begitu. Maka berkatalah si anak perempuannya, bagaimana wahai ibuku, aku nak menambah air ke atas susu ini, sedangkan ianya dilarang oleh Sayyidina Umar. Mak tak tahu ke ni baru berita yang sampai kat kita, salah satu arahan Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, jangan kecoh, jangan penipu, jangan tipu. Ketika berniaga, ni kita nak berniaga ni. Ni cara yang mak abang tipu tu. Tu macam mana? Maka berkatalah si ibu, manalah Amirul Mukminin nak tahu rumah kita kat mana, istana dia kat mana. Rumah dia kat mana? Rumah kita kat mana? Ni malam. Kalau siang bawa mana dia nak tahu, kita sembang berdua. Sembang berdua. Padahal siapa yang ada sebelah dinding tu? Sayyidina Umar. Maka berkata anak perempuan dia, sekira kalaulah Umar tak tahu wahai ibuku, sesungguhnya Tuhan Umar tahu. Tuhan Umar siapa? Allah. Tuhan Umar tahu. Kalau dia tak tahu pun. Maka wahai ibuku minta maaf, saya tak akan buat demikian. Kerana perkara ini ada suatu larangan. Tengok ni. Anak perempuan menjawab. Tapi menjawab jenis ni tak apa. Pasal apa? Pasal dia bertepatan dengan syarak. Menjawab nak marah ke anak. Ketika itu siapa yang salah? Boleh tak anak nak menjawab kepada mak dia, ayah dia, boleh ke? Tengok kes. Tengok keadaan. Sungguh. Sebab pasal ada prinsip kita, jangan taat kepada makhluk sekira makhluk itu derhaka kepada Allah. Tak boleh taat. Ini derhaka. So, duk mohong. Tambah ayak buka susu, bagi susu jadi banyak. Tak mau. Mak, saya tak mau. Boleh ke macam tu? Anak derhaka. Derhaka ni siapa yang nak tentukan? Bukan ayah. Bukan mak. Bukan suami. Bukan. Allah yang nak menentukan derhaka atau tidak. Dalam perkara ni derhaka tak? Tak derhaka. Siapa derhaka? Yang sebenar siapa derhaka? Mak. Pelik. Kuliah tiap-tiap malam duk dengar yang derhaka anak. Buat malam ni jadi lain. Mak jadi derhaka. Bukan anak. Kena faham masalah. Jadi ibu, bapa, ayah, mak dan sebagainya, sebenarnya suami sekali, nak faham? Derhaka bukan duk kat mereka. Allah yang tentukan derhaka tu tidak. Apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku terkesan kepada Sayyidina Umar, lalu dia balik keesokan pagi, dia kata kepada anak dia, Asim, wahai Asim, sekian perempuan, rumah dia sekian, hampir melamar anak si ampunya rumah tu. Perempuan ni bagus, macam ni sifat dia, rumah dia sekian tempat,
Esok pi bawa rombongan lama. Dan maka terjadinya lah sebuah keluarga yang hebat. Anak Saidina Umar nama Asim berkahwin dengan perempuan tu. Yang jujur, yang tak mau duk mohong orang ni. Kahwin. Hasil daripada perkahwinan itu, maka lahirlah satu orang perempuan. Lalu berkahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Budak perempuan yang bagus ni kahwin dengan anak Saidina Umar Asim. Berkahwin. Dapat baby girl. Oh, bahasa baru. Saya mau kekok nak sebut. Baby girl. Dapatlah anak perempuan. Membesar. Anak perempuan tu lah tak ada anak lah. Dia dah besar dah. Perempuan itu berkahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Siapa dia Abdul Aziz bin Marwan ni? Adik-beradik Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Umawi yang kelima. Abdul Malik bin Marwan. Bila Abdul Malik bin Marwan meninggal, anak dia Al-Walid bin Abdul Malik ambil alih. Pemerintahan dia selama 10 tahun. Selama 10 tahun bermula 86 Hijrah sampai 96 Hijrah. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Nampak ni ada kaitan tu dengan Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Abdul Aziz bin Marwan pak saudara kepada Khalifah Umawi yang ke-6. Bila Al-Walid meninggal, kita sebutlah sikit so kita ingat balik. Kita ingat balik yang kita mengaji dulu. Al-Walid bin Abdul Malik bila wafat, dia pegang takhta pemerintahan Khalifah yang ke-6, 10 tahun, ganti adik dia. Adik dia nama Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik, dia pegang Khalifah Al-Umawi yang ke-7, tak lama. 2 tahun 8 bulan sahaja. Dekat dia nak meninggal, dia buat satu wasiat. Siapa dia ni? Iaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Dekat surat tu, Bismillah, sebagainya apa semua, dia kata khalifah ini mesti diberi kepada Omar Abdul Aziz. Bukan adik dia, Yazid bin Abdul Malik. Bagi kepada Omar Abdul Aziz. Kan? Jadi Omar Abdul Aziz dengan Sulaiman sepupu. Dan siapa pula? Oh, tak bagi kepada adik dia Yazid. Nanti dulu. Dia kata apa? Lepas Omar Abdul Aziz, barulah khalifah bagi kepada Yazid, adik dia. Ini kisah begitulah. Jadi sekarang ni hebat. Macam mana satu orang yang keluar nama dia Omar Abdul Aziz yang diberi gelaran sebagai Khulafa' Rasyidin yang kelima. Dan kita kira 4 je. Tapi tak ada ulama' kata tak. Khulafa' Rasyidin ada 5. Yang kelima siapa dia? Omar Abdul Aziz. Kehidupan dia, cara hidup, gaya hidup apa semua, sebiji macam Khulafa' Rasyidin yang keempat. Yang 4 tu. Siapa dia? Omar Abdul Aziz. Tengok siapa dia? Mak dia. Siapa dia? Nenek dia. Daripada satu perempuan yang tak mau duk mohong. Kahwin dengan Asim, anak Saidina Umar Al-Khattab. Tu kaitan tu. Omar Abdul Aziz dengan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Ni kita ambil satu kisah. Selain daripada yang pertama kita kata, Nabi orang yang paling takut kepada Allah
Saya sebut tadi. Dan kisah berikut kita ambil daripada kisah bagaimana keluarnya satu orang nama Omar Abdul Aziz hasil daripada satu insan yang bertakwa. Menyebabkan Sayyidina Omar tertarik hati, lalu dia suruh anak dia Asim kahwin dengan perempuan tu. Oh, nak lahir satu orang yang berkualiti, mestilah seorang itu dia ada kualiti. Macam mana nak lahir bukan dia saja. Tiba-tiba keluar satu orang nama Omar Abdul Aziz. Dia ada silsilah keturunan yang cukup bagus.